Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la 'udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabi ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim taslima. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah fi kulli lamatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna al-ikhlasa fihi wal 'amala bihi wan nashra bihi hatta ya'tina al-yaqin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma harimna lazata ma'asiyatik warzuqna lazata ta'atik. Allahumma a'inna 'ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma amin summa amin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Jadi alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang mulia di tempat yang mulia pada ketika dan juga waktu yang mulia dengan maksud dan tujuan yang mulia kita berkumpul pada malam ini dengan kita niat i'tikaf duduk di masjid ini dan juga kita niat lillahi taala duduk di dalam majlis ilmu, dalam majlis zikir, majlis yang mengingati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan keberkatan majlis ini dengan maksud yang mulia untuk memperingati satu peristiwa yang mulia, mudah-mudahan Allah mengangkat segala musibah dan bala bencana yang menimpa kita. Juga Allah memberikan kepada kita kesihatan yang baik zahir dan batin. Juga Allah mengurniakan kepada kita rezeki yang baik zahir dan batin. Bukan sahaja Allah memelihara kita, bahkan ahli keluarga kita walaupun tidak hadir bersama dengan kita dan juga sanak saudara kita yang lain, insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi pada malam ini, pada malam yang mulia ini, malam 28 Rejab kan? 28 Rejab. Semalam 27 Rejab. Semalam 27 Rejab maknanya peristiwa yang agung, iaitu peristiwa Isra wal Mi'raj. Peristiwa yang 1444, maknanya sambutan 1444, peristiwa Isra wal Mi'raj. Jadi peristiwa Isra wal Mi'raj ini tiap-tiap tahun kita sambut, tiap-tiap tahun kita maknanya bercerita ataupun bercakap tentang Isra wal Mi'raj. Dari segi perkara yang tersurat itu tiap-tiap tahun perkara yang samalah. Perkara yang sama berulang kali disebut, berulang kali diceritakan perkara yang sama. Peristiwa Isra wal Mi'raj tu apa? Kronologinya apa? Adalah sama. Yang kita nak sentuh pada tiap-tiap tahun bukanlah sekadar perkara yang tersurat saja. Yang kita nak sebut, nak sentuh adalah apa perkara yang tersurat yang ada dalam Isra wal Mi'raj. Itulah yang penting, yang akan menjadi pengajaran dalam kehidupan kita seharian daripada kita masih hidup sehinggalah kita akan mati. Jadi pada malam ini Isra dan Mi'raj kembara insan sempurna. Itu tajuk dia lah. Isra dan Mi'raj kembara insan sempurna. Siapakah insan yang sempurna itu? Ataupun disebut insanul kamil. Kembara itu melibatkan siapa? Kembara ataupun perjalanan itu melibatkan seorang manusia yang agung, yang sempurna, yang kamil, iaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Isra wal Mi'raj ini adalah salah satu daripada mukjizat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mukjizat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu disebutkan ada 3000 mukjizat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah Isra dan Mi'raj. Dan mukjizat Nabi SAW itu terbahagi kepada 3. Sebelum kelahiran Nabi SAW, semasa kelahiran Nabi SAW dan semasa hidupnya Nabi SAW,
dan mukjizat yang berlaku selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Isra wal Mi'raj itu salah satu daripada 3000 mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Al-Isra ayat yang pertama, ini biasalah dibacakan ketika mana nak bercerita tentang peristiwa Isra wal Mi'raj, yang mana Allah Taala berfirman, Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Surah yang ke-17, surah Al-Isra ayat pertama, surah yang ke-17, surah Makkiyah yang mempunyai 111 ayat. Jadi surah Al-Isra ini ayat yang pertama, surah yang ke-17, surah Makkiyah. Kenapa? Kerana turun di Mekah, maka dinamakan surah Makkiyah. Kalau surah yang ditanzilkan, diturunkan di Madinah, maka namanya surah Madaniyah. Jadi dalam Quran tu ada dua pembahagian ayat saja. Ayat Makkiyah, ayat Madaniyah. Ayat Makkiyah, ayat Madaniyah. Tak ada ayat bintulu. Tak ada ayat kucing ke, tak ada. Ayat Makkiyah, ayat Madaniyah. Dua tempat ni saja diturunkan Al-Quran, ditanzilkan Al-Quran. Sebab itu dinamakan ayat Makkiyah. Ada 111 ayat. Jadi ayat yang pertama ni daripada surah Al-Isra ni Allah menyatakan apa? Subhanallazi, maha suci Allah. Maha suci Allah, allazi asra bi 'abdih, yang memperjalankan, asra bi 'abdih, yang memperjalankan hamba-Nya. Jadi bila Allah yang memperjalankan hamba-Nya itu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ni watak utama dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Jadi Nabi ini watak utama. Yang mengaturkan watak utama ni siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena kenal watak utama dan juga siapa yang mengaturkan watak utama ni dalam perjalanan Isra wal Mi'raj. Ini yang kita nak ungkapkan. Bukan sekadar nak ungkap tu secara tersurat, bahkan yang tersiratnya apa. Itu yang penting. Yang mana diperjalankan hamba-Nya itu, iaitu Nabi Muhammad SAW, lailan, pada waktu malam. Pada waktu malam. Kenapa disebut malam? Kenapa disebut Nabi itu dengan hamba, bi'abdih, hamba-Nya? Kenapa? Itu ada rahsia-rahsianya yang tertentu. Rahsia-rahsia yang tersirat yang kita nak sebutkan. Lepas ni saya sebutkan apa dia punya rahsia-rahsia dia, apa yang tersiratnya. Yang tersurat tu ramai dah cerita. Yang tersurat tu cerita sama aja. Ustaz mana-mana cerita tu semua sama. Yang tersurat tu sama. Yang tersirat ni mungkin lain-lain sikit, berbeza sedikit, kan? Daripada Masjidil Haram di Mekah, bermula daripada masjid sampai ke masjid. Kenapa daripada masjid sampai ke masjid? Itu pun ada rahsianya yang tersurat. Kenapa daripada masjid? Mula perjalanan tu daripada masjid sampai ke masjid. Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa di Palestin. Kemudian itu Isra. Maknanya daripada Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, itu Isra. Daripada Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha, itu Mi'raj. Itu dinamakan Mi'raj. Berlaku pada sebahagian daripada malam. Berlaku pada sebahagian daripada malam ini, maknanya sekejap saja. Ada ulama mengatakan berlaku itu sekadar beberapa minit saja. Berapa minit saja. Maknanya bila Nabi balik daripada peristiwa Isra wal Mi'raj tu, Nabi di tempat tidur Nabi bangun daripada tempat tidur Nabi keluar daripada rumah, mula daripada Masjidil Haram tu, kan, diambil oleh Buraq. Kenapa diambil oleh Buraq? Pun ada sebab dia, kan. Kemudian berjalan sampai ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha, turun balik, berpatah balik sampai ke Masjidil Haram. Kemudian sampai ke rumah. Haba tempat tidur Nabi tu masih rasa panas-panas. Masih rasa panas. Macam kita ni lah, kita bangun tengah-tengah malam, kan, kita bangun, buka selimut kita, kemudian kita pergi ke tandas, kita patah balik ke tempat tidur kita. Haba tu masih ada lagi. Haba panas tu masih ada. Maknanya sekejap sangat. Macam mana peristiwa yang perjalanan dia tu jauh berlaku dalam tempoh masa yang sekejap.
Ini yang tak diterima secara logik akal oleh orang musyrikin. Bahkan bukan orang musyrikin je tak percaya ni. Sampai zaman sekarang ni, zaman sains teknologi moden ni pun kan, masih ada lagi orang yang tak percaya. Tak percaya. Kenapa dia tak percaya? Kerana dia mengukur dengan logik akal. Dia tak boleh nak ukur dengan logik akal. Sebab perkara ini adalah perkara iman, yakin dan percaya. Tak boleh diukur dengan logik akal. Yang mana Allah berkati di sekelilingnya, yang Allah memberi barakah di sekeliling di tempat tersebut. Jadi Isra wal Mi'raj ini sebahagian daripada sirah kenabian Nabi besar sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang nak cerita kita pada malam ini tentang kebara manusia agung, manusia insan agung, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya nak sentuh tentang Nabi dan juga peristiwa Isra wal Mi'raj ni. Tentang Nabi ni tak banyak nak sentuh. Kita ambil tiga perkara ya tentang Nabi SAW. Yang pertama adalah tentang kesempurnaan kejadian Nabi SAW. Yang kita nak kata kembara insan sempurna tu, maknanya sempurna kejadian Nabi SAW yang pertama. Yang kedua adalah kesempurnaan sifat ataupun akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga sekali adalah kesempurnaan ubudiyah, kehambaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana dia dikatakan dengan ayat tadi bi'abdih tadi, hamba tadi. Kenapa Allah sebut hamba? Jadi tiga perkara ni saja yang saya nak huraikan pada malam ini yang berkaitan dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Saya tak nak cerita kronologi tu dah semua dah maklum. Kita akan ambil sikit-sikit dan kita akan hurai apa yang tersiratnya daripada peristiwa tersebut dan apa yang tersirat berkaitan dengan watak utama peristiwa ini ialah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi watak utama peristiwa ini adalah baginda Nabi sallallahu, dan yang mengaturkan watak utama ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat Al-Isra, ayat yang pertama ini Allah tanzilkan, Allah turunkan. Sebab apa? Sebabun nuzulnya adalah kerana orang musyrikin bila Nabi balik pada peristiwa tersebut, mereka menolak. Bila menolak, Allah turunkan ayat ini. Disebab itulah pada permulaan ayat Allah mulakan dengan lafaz lafaz tanzih. Subhanallazi, maha suci Allah. Subhanallah, subhanallazi, subhanallah, maha suci Allah yang memperjalankan. Maknanya Allah tanzihkan, Allah sucikan, tajsimkan, Allah tanzihkan Allah daripada sifat-sifat kekurangan, sifat-sifat makhluk. Jadi Allah tanzihkan, Allah sucikan daripada sifat-sifat makhluk. Kerana yang memperjalankan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah Allah. Maknanya bukan atas kudrah Nabi sendiri pergi, melainkan adalah diatur perjalanan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana perjalanan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa tu, kalau ikut ukuran zaman sekarang berapa? Lebih daripada 1000 kilometer. Itu baru perjalanan Isra, belum naik ke Sidratul Muntaha. Orang naik ke bulan pun dah berapa dia punya jarak dia, menggunakan alat-alat moden. Nabi naik begitu je, dengan jubah, dengan serban, kan? Memang tak logik lah. Kalau ukur pada akalnya memang tak logik, kan? Nabi naik macam tu je, dibawa oleh burak. Burak tu pula sepantas kilat. Ada ulama mengatakan kenapa dijemput Nabi SAW tu dengan burak, kerana nak memperlambatkan perjalanan Nabi. InsyaAllah dah lah cepat, nak dilambatkan lagi. Padahal dah cepat lah. Kalau Nabi pergi gitu saja, lagi cepat. Sebab apa lagi cepat? Nabi tu nur, cahaya, kan? Nabi tu nur, cahaya. Manusia yang bercahaya lah maksudnya. Perjalanan tu boleh sekejap. Maka dijemputlah dengan burak. Jadi burak ni kenderaan yang maknanya yang canggih. Tak boleh lawan dengan roket zaman sekarang, dengan jet zaman sekarang tak boleh lawan. Sepantas kilat. Baru sekedip mata dah jauh mata memandang, kan?
Itu buruk. Jadi Allah mentazihkan dirinya, zatnya, kerana ada makhluk-makhluk, ada manusia yang menyerupakan Allah tu dengan makhluk. Sebab tu Allah sebut subhanallazi, maha suci Allah. Allah tanzihkan, kan? Allah tanzihkan diri dia daripada sifat-sifat kekurangan. Kerana Allah nak menyatakan bahawa Allah lah yang berkuasa, yang memperjalankan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita dalam seharian kita ni, kita disuruh untuk bertasbih kepada Allah SWT siang dan malam. Bahkan Allah perintahkan makhluk-makhluk Allah yang lain, sebagaimana pernah saya sebutkan sebelum ni, untuk bertasbih, mengucapkan tasbih kepada Allah pada waktu pagi dan juga pada waktu petang. Waktu pagi dan pada waktu petang. Dan salah satu lagi, kenapa Allah hantar buruk untuk ambil baginda Nabi SAW ini, kerana buruk ni adalah binatang yang bernyawa. Binatang yang bernyawa ni maknanya dia berzikir, sentiasa zikrullah kepada Allah, kan? Kalau kita naik kereta tak berzikir. Yang berzikirnya kaset ataupun CD yang kita pasang. Kereta tu tak berzikir. Kan? Betul. Jadi sebab tu hikmahnya di sini, kenapa binatang yang hidup, kerana supaya diberkatilah. Perjalanan tu makin diberkati. Samalah macam saya pernah sebut, kenapa kita guna tasbih kayu tu atau tasbih batu, kan? Kenapa kayu sugi ni daripada kayu, kan? Kenapa? Hikmahnya, setiap makhluk yang hidup ni dia berzikir. Bila kita guna, barakahnya lebih lagi. Kita guna misalnya berus gigi kat rumah, boleh guna, tak ada masalah, jangan pergi buang pula. Cuma dia bukan benda yang hidup, bukan dijadikan daripada benda hidup, plastik, kan? Bukan benda hidup, kan? Jadi tadi tak ada zikir apa pun, kosong. Bolehlah kita guna sebagai alat bersugi, boleh, tak ada masalah, kan? Tujuannya sama. Tapi kalau yang ini, sebelum diambil daripada ranting dia tu, dia dah memang makhluk yang berzikir. Kemudian ada dengan kita, bertambahlah dia punya barakah dia. Samalah macam tasbih. Jadi banyak dalam kehidupan Nabi SAW itu, banyak digunakan sesuatu yang hidup. Kalau kita ambil wuduk, air kan, air makhluk yang mati ke yang bernyawa? Tanah kita tayamum, kan, tanah tu makhluk yang bernyawa ke yang mati, kan? Cuba kita renung-renungkan. Itu perkara-perkara yang tersirat. Kalau kata air tu mati, air tu tak jadi ejen pembersih. Kalau kita kata air tu mati, dia tak akan jadi ejen pembersih. Dia tak akan nama air mutlak. Air mutlak tu apa maksud dia? Air yang bersih lagi membersihkan. Maksud dia ada sifat hidup kat situ. Samalah macam tanah kita guna untuk tayamum, atau sesuatu yang kita guna untuk samak, kan? Sesuatu yang hidup. Kan? Itu hikmah dia. Jadi Allah sebut dalam surah Asy-Syura, laisa kamitslihi syai'un. Allah kata Allah ni bukan sama dengan makhluk. Wa huwas samiul basir. Allah tak sama. Walaupun dalam peristiwa Isra' Mi'raj ni Nabi naik ke Sidratul Muntaha, kita tak boleh nak dakwa kata Allah ada kat arasy. Wa na'udzubillahi min zalik. Itu akidah yang kufur. Kata Allah ada kat arasy, tak boleh. Kalau adalah orang mengatakan Allah tu di arasy, maknanya dia meletakkan Allah pada satu tempat. Dia letak pada satu tempat sama macam makhluk lah. Sedangkan Allah kata laisa kamitslihi syai'un. Allah tu tak sama dengan makhluk. Tak sama tu di sudut apa saja memang tak sama. Tak ada sama langsung. Tak ada sama langsung. Jadi macam mana kita nak faham bila Nabi naik ke Sidratul Muntaha tu? Bukan semua kita boleh faham. Itu disebut pada awal tadi. Ini adalah perkara iman, kena yakin dan percaya. Yakin dan percaya ni bukan mesti dibuktikan secara sains baru kita nak yakin dan percaya. Kena bukti secara sains dulu baru yakin percaya. Itu logik akal. Itu bukan iman. Iman ni percaya tanpa perlu pada bukti logik akal. Itu iman, tu maksudnya iman. Contohnya orang kata dekat kita lah, orang kata kau jangan pergi kat sana tu. Sana tu ada perompak. Ada seorang beritahu kat kita, sana tu ada perompak, jangan lalu jalan tu. Agak-agak kita nak pergi ke tak?
Tak pergi kan? Tak pergi. Padahal tak ada bukti pun secara logiknya kita nampak ada apa nama? Ada perompak kat situ. Tapi kita yakin dengan pengkabaran yang dibagi tahu oleh orang tersebut. Sebab apa? Kita percaya dengan dia. Tak mungkin dia tipu kita, dia kawan kita. Jadi apa yang disampaikan oleh Nabi, walaupun tak dapat nak dibuktikan secara sains, kita kena yakin dan percaya. Sebab tu apa nama, Saidina Abu Bakar dia yakin dan percaya. Tak perlu nak tanya apa bukti dia, kan? Tak perlu nak ditanya apa bukti dia. Walaupun sebenarnya lepas daripada peristiwa tu ada bukti-buktinya. Ada kabilah yang datang, kan? Dia bagi tahu apa nama, yang menunjukkan bahawa Nabi SAW memang Isra'. Kemudian bila Nabi Isra' tu, Nabi cerita apa yang berlaku di Masjid Palestin tu, macam mana keadaan dia. Nabi cerita tu semuanya betul. Semuanya betul dengan bukti-bukti dia. Kalau tak ada bukti-bukti tu pun memang kita kena percaya, yakin dan percaya. Kemudian dalam ayat ni Allah sebut bi'abdih, dengan hambanya. Hamba tu adalah Nabi SAW. Jadi Nabi SAW ni seorang hamba yang agung, yang sempurna tadi. Di sudut kehambaan tadi, Nabi SAW adalah hamba yang agung, yang sempurna. Oleh sebab tu Nabi tu dijemput oleh Allah untuk menerima wahyu solat, untuk menerima solat, terima langsung daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kaifat cara tu kita tak tahu. Kita tak boleh nak kata jumpa gini-gini, tak boleh. Kita tak tahu, tak diceritakan secara detail. Tentang tu tak diceritakan secara detail. Kita kena yakin dan percaya. Tapi nak dinyatakan di sini, hamba Allah yang sempurna tadi, Nabi tu naik ke Sidratul Muntaha, itu maknanya dijemput oleh Allah SWT, kerana Nabi ni adalah hamba yang agung. Agung di sudut macam mana? Sempurna di sudut mana? Sempurna di sudut zahir dan juga batin. Sempurna di sudut zahir dan batin. Maka dijemputlah oleh Allah SWT, diistimewakanlah oleh Allah SWT sebagai tetamu yang istimewa. Selain daripada kita tahulah Allah jemput tu pasal apa? Pasal Nabi tengah sedih. Itu secara tersiratnya itu. Sebab Nabi ni adalah hamba yang agung, hamba yang sempurna, maka dijemputlah oleh Allah SWT. Kalau kita relatekan dengan kehidupan kita lah, kita ni sebagai manusia, kalau kita nak dekat dengan Allah SWT, nak diistimewakan oleh Allah SWT, maknanya kita kena apa? Kena jadi hamba maknanya yang baiklah, yang sempurna zahir dan batin. Bila kita jadi seorang hamba yang sempurna zahir dan batin, maka kita diistimewakan oleh Allah SWT. Diistimewakan macam mana? Kalau Isra' wal Mi'raj ni di sudut Nabi tu disebut mukjizat. Kalau di sudut kita manusia ni, manusia yang baik, yang soleh misalnya, kita disebut ada apa kalau kita menerima bantuan daripada Allah SWT? Disebut ma'unah, disebut karamah kalau wali aulia Allah. Di sudut tu, kenapa diberikan karamah, kenapa diberikan ma'unah? Kerana dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana apa? Kerana orang tersebut menjadi hamba Allah Taala yang zahir dan batinnya baik, suci, bersih. Kalau Nabi, mukjizat. Kalau manusia biasa yang aulia ni disebut karamah. Tak akan dapat seseorang tu karamah, ataupun manusia biasa macam kita tak akan dapat ma'unah, pertolongan daripada Allah SWT, melainkan kalau kita memang di sisi Allah SWT tu ada kedudukan dia. Contoh apa contoh ma'unah ni? Contohnya beginilah, pertolongan Allah SWT. Kita nak dapat karamah tu mungkin tidak lah, ataupun mungkin jauh lagi perjalanan kita. Kita bukan aulia Allah. Tapi kalau ma'unah boleh dapat. Paling-paling ma'unah tu pertolongan daripada Allah SWT boleh dapat. Contohnya kita daripada Bintulu nak pergi Miri misalnya, kan? Minyak habis ke, kereta rosak ke, kan? Kemudian berlaku sesuatu yang maknanya mencari adat lah, mencari adat di sudut manusia macam kita itulah. Ada pertolongan. Perkara tu tak mustahil dan berlaku dalam kehidupan kita masing-masing. Ada pertolongan datang daripada Allah SWT. Perjalanan tu bukannya ada orang, bukan ada sisa minyak misalnya tu, tiba-tiba tak mana datang hamba Allah Ta'ala tolong kita misalnya. Itu adalah pertolongan daripada Allah SWT. Itu adalah ma'unah, pertolongan daripada Allah SWT. Sebab apa Allah tolong? Sebab kita tu ada kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.
sebagaimana baginda Nabi SAW tadi. Jadi maknanya di sudut kehambaan Nabi SAW ni sempurna. Jadi kita ni nak sempurna sudut kehambaan, bukan sempurna di sudut zahir saja. Di sudut zahir, batin tu kena sempurna juga. Kalau di sudut zahir tu, sempurna zahir kita, misal kita nak menghadap Allah, kita nak sembahyang, kita suci, bersih daripada hadas kecil, hadas besar. Itu segi zahir dia. Segi batinnya kita suci apa? Suci daripada sifat-sifat yang terkeji. Tidak ada riak, tidak ada sum'ah, tidak ada ujub, buang semua-semua tu. Nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala ni, bukan sekadar suci di segi zahir tu, bersih pakaian, bukan tu saja. Yang batin tu kena juga. Kerana kita nak sembahyang ni bukan perjalanan, sembahyang tu satu perjalanan lah, bukan perjalanan zahir saja, perjalanan batin kita, rohaniah kita. Sembahyang tu menghadap Allah SWT tu perjalanan rohani kita. Sama peristiwa Isra wal Mi'raj. Nabi Isra wal Mi'raj tu bukan dengan jasad dia saja, dengan rohnya sekali. Sebab tu nak jadi hamba Allah Ta'ala yang sempurna, disebut bi'abdih ni, kena sempurna jasad dan kena sempurna roh. Baru sempurna kehambaan tu. Kalau tak sempurna jasad, tak sempurna roh, maka tak sempurnalah kehambaan kita. Nak sempurna kehambaan kita tu bukan sekadar kita buat ibadat. Buat ibadat ni dia ada masa dia. Masa solat, masa baca Quran lah, masa haji dan sebagainya. Itu ibadat. Lepas daripada kita buat ibadat, nilai kehambaan tu ada ke tidak? Jangan hanya nilai kehambaan tu masa kita buat ibadat aja, masa solat aja. Luar daripada solat dah tak jadi seorang hamba yang sempurna dah. Tu tak boleh. Jadi nilai kehambaan ubudiyah tu bukan sekadar ketika mana kita buat ibadat, bahkan di luar daripada kita buat ibadat itu. Tu kena ada nilai-nilai ubudiyah tu. Ni kalau ni baru apa nama? Baku mukadimah ni. Panjang dia kali kalau nak bagi ceramah dia kena sejam 2 jam. Kalau dia macam kuliah memang tak habis lah. Memang tak habis. Oleh sebab tu kalau dulu-dululah adat orang nak bila Isra wal Mi'raj ni apa? Dia akan baca kitab. Baca kitab pada awal kulit sampai habis kulit. Cerita secara tersurat, kemudian cerita secara tersirat. Tapi kita ni adat tu dah tak berlaku. Tapi kalau nak mula balik, nak buat balik adat tu tak ada masalah. Misalnya kita mula daripada 27 Rejab baca sampailah habis Syaban dan nak masuk Ramadan. Cukup Ramadan dah habis. Tiap-tiap tahun macam tu boleh dibuat, tak ada masalah. Kan? Ambillah kitab-kitab yang nipis untuk dibacakan tentang peristiwa Isra wal Mi'raj. Jadi di sudut kejadian Nabi SAW tu Nabi sempurna di sudut zahir. Kita tahulah kalau kita nak tahu sempurna Nabi ke tidak ni, kita baca dalam Syama'il, baca dalam sirah Nabi SAW. Nabi ni manusia yang kacak, yang cantik, yang segak. Segak Nabi ni sempurna. Nabi ni lebih daripada segaknya Nabi Yusuf AS. Kalau Nabi Yusuf AS tu separuh daripada bulan, Nabi ni lebih daripada bulan. Bukan macam bulan. Kita ni, kita ibarat kita dalam bahasa Melayu kita apa? Cantik macam bulan. Nabi ni lebih cantik daripada bulan. Boleh bayangkan cantik segaknya macam mana. Segak-segak Nabi tu sampai Abu Jahal tak nak pandang muka Nabi. Pasal apa? Bila ditanya kenapa Abu Jahal tak nak pandang Nabi, bila dia bercakap dia berpaling. Dia membelakangkan Nabi, tak nak pandang. Pasal dia kata kalau aku pandang Nabi, nescaya aku akan kasih kepada Nabi. Kalau pandangnya Nabi tu, wajah Nabi tu akan jatuh cinta, akan kasih. Bila kasih tak melawan Nabi lah. Ni masalahnya dia melawan Nabi. Walaupun bapa sebenarnya dia lawan Nabi kan. Sebab apa? Sebab dia tak tak pandang Nabi SAW. Kalau dia pandang, dia akan jatuh cinta dan kasih kepada Nabi SAW. Dan Allah jaga sempurnanya Nabi ni. Bila wanita-wanita zaman Nabi pandang Nabi, dia tak akan rasa macam wanita zaman Nabi Yusuf. Wanita zaman Nabi Yusuf pandang Nabi yang separuh pada bulan tu dah jadi histeria dah. Dah berkocak dada dia tu. Dah hiris jari dia tu. Kalau Allah tak jaga Nabi, bayangkanlah kalau Allah tak jaga Nabi lah, macam mana berlaku pada Nabi Yusuf AS. Nescaya wanita pada zaman Nabi tu bukan setakat dia hiris jari, dia dia tebuk dada dia.
Kalau zaman kita ni, kalau budak-budak muda kan nampak penyanyi K-pop datang. Dia punya berlompat tu dan mengalahkan kera, mengalahkan pokka. Pasal apa? Pasal dia terpuja. Padahal muka bukan segak mana pun, kita lagi segak Itu dia terpuja. Bayangkan kalau tengok wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sempurna tu. Bayangkan. Tapi oleh kerana Allah jaga, wanita-wanita zaman Nabi tu tak berlaku sebagaimana zaman Nabi Yusuf alaihi salam. Allah jaga. Nak pandang pun tak boleh. Pasal apa? Pasal Nabi ni bercahaya. Dalam Syama'il diceritakan bila Nabi bercakap, keluar cahaya daripada gigi-gigi Nabi sallam. Orang yang bercahaya, kita nak pandang sesuatu yang bercahaya boleh tak? Lampu misalnya disuluh pada kita, silau kan, memang kita tak akan dapat pandang. Macam itulah perumpamaan dia dengan Nabi, tak dapat nak pandang direct, silau. Sempurna tak sempurna Nabi. Ini kalau cerita logik, tak logik lah. Memang tak logik lah kita nak cerita tu, tak logik. Tapi bukan kita nak ukur di sudut logik. Kita yakin ke tidak? Percaya ke tidak? Sempurna Nabi SAW, sempurnanya kejadian zahirnya sempurna tu, tak ada cacat celah. Sempurna tu dari sudut mana? Bila Nabi qada hajat misalnya, najis Nabi tu ditelan bumi dan tidak ada bau. Peluh Nabi tak ada bau, kita ada bau. Kita ada kekurangan, Nabi ni tak ada kekurangan. Di sudut kejadian zahir tu dah sempurna kan. Kalau kita baca Syama'il lah, kepala Nabi, rambut Nabi macam mana, tubuh badan Nabi tegap, semua tu sempurna, cantik, kacak. Tak ada sempurna sebagaimana sempurna Nabi SAW. Kemudian sifatnya bila bercakap bercahaya, bila itu mukjizat Nabi kan, bercahaya. Kemudian peluh Nabi itu wangi. Peluh kita berbau. Wangi peluh Nabi itu sehingga sahabat jadikan sebagai minyak wangi. Nabi tak perlu pakai minyak wangi. Walaupun kita baca dalam hadis antara sunnah Nabi adalah pakai minyak wangi. Itu sekadar nak tunjuk pada kita contoh. Nabi tak pakai minyak wangi pun tak ada masalah. Memang Nabi dah wangi dah, lalat tak hinggap pun. Cuma nak tunjuk contoh pada kita. Sebab tu Allah utuskan Nabi tu sebagai manusia. Allah tak utuskan Nabi tu sebagai malaikat. Kalau Nabi sebagai malaikat, diutus pada kita manusia, macam mana nak ajar? Tu pun dah beza kejadian. Dia malaikat, nak ajar kita manusia. Sebab tu Allah utuskan Nabi tu manusia. Cumanya Nabi ni manusia yang bukan macam manusia biasa. Maksudnya luar biasa. Nak menunjukkan sempurna Nabi tu. Luar biasa macam mana? Luar biasanya tadi, macam tadilah. Peluh Nabi tu wangi. Tak macam peluh kita. Kan? Kemudian Nabi nak tunjuk contoh aja pakai minyak wangi tu. Samalah perkara-perkara yang lain. Nabi nak tunjuk contoh aja, Nabi tidur. Ada adab tidur, padahal Nabi tak tidur pun. Maksudnya hatinya tu sentiasa jaga. Mata je pejam, hatinya sentiasa jaga. Sebab apa? Sebab dia hamba Allah yang sempurna di sisi Allah. Macam mana hamba Allah yang sempurna di sisi Allah SWT kalau hatinya tidak sentiasa zikrullah? Kita kalau tidur memang dah terputus zikrullah tu. Sebab tu antara adab tidur kita tu, kita nak tidur tu kita kena apa? Zikir dulu sampai kita tertidur. Supaya bila kita tertidur, kita tidur dalam keadaan kita berzikir, kita bangun nanti kita akan baca doa bangun tidur kan. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Supaya zikir tu bersambung. Tapi masa tidur tu memang terhentilah sekejap. Nabi tu tidak. Nabi tidur baring macam kita juga, mata pejam, tapi hatinya sentiasa zikrullah. Sebab tu kedudukannya tinggi di sisi Allah SWT. Kita tak akan tercapai lah. Sahabat pun tak akan capai, betul lagi kita. Tapi kita kena ikutlah dia punya perjalanan dia tu. Ibaratnya orang kata kalau kita nak dapat markah yang terbaik, kita kena letak 120 misalnya. Nak dapat 100 kena letak 120. Kalau tak dapat 120, paling-paling akan jatuh pada 100. Kalau kita target 90, kan? Akan turun lagi lah, jadi maksudnya macam tu. Jadi maknanya Nabi ni di sudut kejadian tu dah sempurna. Di sudut akhlak Nabi, sebab tu disebut akhlak Nabi tu khuluquhu al-Quran, akhlak Al-Quran, akhlak yang sempurna.
Dan Nabi pun disebut dalam hadis bu'aistu li utammaka makarimal akhlak. Aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak, nak menyempurnakan akhlak manusia. Jadi maksudnya seseorang yang sempurna saja yang boleh menyempurnakan sesuatu yang belum sempurna. Dari sudut akhlak Nabi tu, Nabi sempurna. Sempurna akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sempurna kejadian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sempurna di sudut kehambaan Nabi sallam, ibadah Nabi sallam, zahir dan batinnya Nabi sallam. Itu belum dikira lagi Nabi maksum, tidak ada dosa. Dalam keadaan Nabi tidak ada dosa, Nabi tu ada sifat malu. Bayangkan kalau kita diberi kelebihan tidak ada dosa, agak-agak apa akan berlaku? Tak payah buat ibadat, goyang kaki je, kan tak ada dosa, buat apa nak buat ibadat? Itu kita lupa daratan. Tapi Nabi tidak. Nabi buat ibadat sampai bengkak-bengkak kaki. Bila ditanya oleh Sayyidatina Aisyah, kenapa engkau buat ibadat sampai bengkak-bengkak kaki? Nabi kata, salahkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Bersyukur. Pasal apa? Dapat anugerah yang besar, dapat anugerah yang agung. Kan? Dahlah tak ada dosa. Tak ada dosa langsung. Kemudian diangkat kedudukannya tinggi. Kan? Sebab tu dalam Quran dan surah Al-Anbiya disebut apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi itu diutuskan menjadi rahmat, sikit lagi rahmat kepada sekalian alam. Al-alamin tu kan, al-alamin tu alam. Alam yang mana? Sebelum nak bahas tu kita pergi pada surah Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam surah Al-Fatihah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas dalam tafsir dia, alam di situ bermaksud alam-alam ini, dalam kejadian Allah SWT alam ni ada 18,000 alam. Kata Ibn Abbas ada 18,000 alam. Ada ulama lain dalam tafsirnya menyebutkan alam ini ada 40,000 alam. Maksudnya tadi kalau dalam surah Fatihah di sudut keagungan Allah SWT tu, Allah ini Tuhan bagi sekalian alam yang 18,000 tu, yang 40,000 tu misal kata. Jadi dalam surah Al-Anbiya tadi Allah kata apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak diutuskan Nabi itu melainkan Nabi itu rahmat bagi sekalian alam. Maksudnya Nabi menjadi rahmat bagi 40,000 alam. Walaupun ada riwayat mengatakan 80,000 alam dan sebagainya. Makna kata apa? Sebelum lahirnya Nabi dah ada alam kan? Dah ada alam. Maksudnya Nabi menjadi rahmat bagi sekalian alam. Alam mula tu sampai alam yang seterusnya. Alam dunia tu salah satu alam. Alam haiwan, alam juga. Alam jin, alam malaikat, alam barzah. Alam apa lagi? Banyak alam tu, baru berapa jenis alam. Ada lagi tu, puluh-puluh ribu lagi alam. Jadi Nabi menjadi rahmat bagi sekalian alam. Sekalian alam, semua alam-alam kejadian ni. Kejadian yang kecil ke yang besar ke, semua tu Nabi menjadi rahmat. Oleh sebab tu ketika mana Nabi Adam disuruh sujud tu, sujud hormat pada nama Nabi Muhammad yang ada di tiang aras. Pasal apa? Pasal Nabi menjadi rahmat sekalian alam. Alam tu termasuk para nabi-nabi semua. Sebab tu dalam peristiwa Isra, Nabi menjadi imam di Masjidil Aqsa kepada para nabi aulia yang lain, nabi-nabi yang lain. Kenapa Allah tak suruh Nabi Adam je jadi imam? Sebab Nabi Adam manusia yang pertama? Tidak. Suruh Nabi Muhammad juga, Nabi yang akhir zaman ni. Itu mulianya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak mulianya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada nabi-nabi yang minta untuk jadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau dah pangkat nabi, tak nak aku jadi umat dia buat apa? Bos. Kita ambil perumpamaan bos lah. Seorang bos, dia nak jadi ke kuli pada bos lain? Tak nak dia. Satu jatuh pangkat, yang kedua turun gaji. Mestilah turun gaji kan. Pangkat dah turun, keistimewaan semua dah ditarik, dapat jadi kuli. Ni pangkat Nabi lebih lagi pada jadi bos ni. Minta nak jadi umat Nabi SAW. Allah tak terima, tak diterima. Pasal apa nak jadi umat Nabi SAW? Pasal keistimewaan yang ada pada umat Nabi SAW ni melebihi umat-umat yang lain. Melebihi umat-umat yang lain. Termasuklah Isra wal Mi'raj ni.
Isra Mi'raj tak berlaku pada nabi-nabi yang lain, melainkan hanya Nabi Muhammad SAW. Nabi naik buruk, nabi-nabi yang lain tak naik buruk. Nabi menghadap Allah, Nabi pergi sampai ke Sidratul Muntaha. Nabi Musa hanya di Bukit Tur Sina saja. Tengok di sudut kedudukan Nabi SAW. Itu pun ada orang tak nak jadi umat Nabi SAW, murtad, wa na'udzubillah min zalik. Nak jadi umat Nabi Isa, nak jadi umat Nabi Musa. Nampak tak? Itu yang berlaku pada umat Nabi SAW. Sedangkan dah jadi umat Nabi, umat yang mulia, yang banyak kelebihan, tak bersyukur lagi nak jadi umat Nabi yang lain. Jadi mudah-mudahan apa? Mudah-mudahan orang-orang yang diuji ini, keimanannya itu, mudah-mudahan dia dapat hidayah semula, mudah-mudahan dia insya dapat hidayah, mudah-mudahan mati dalam husnul khatimah. Kita doakanlah dengan berkat Nabi SAW, mudah-mudahan umat-umat ataupun umat-umat Nabi yang maknanya masih hidup lah, yang diuji iman dia menjadi murtad dan sebagainya, sama ada sedar ataupun tidak, mudah-mudahan dia kembali yang mendapat hidayah dengan apa, berkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak terus ke nak berhenti? Kan? Tak apalah, kita berhenti je lah ya. Ke nak undi dulu? Kalau mesti kita teruskan. Gurau je lah. Saya dalam sejarah ceramah dekat Masjid Darussalam ni, saya tak pernah lagi lajak masa lambat. Betul rekod bersih. Tak pernah lagi terlajak lewat. Tak pernah lagi kena report. Rekod bersih. Jadi gurau je. Jadi maknanya saya buat kesimpulan kalau nak cerita ni panjang lagi, banyak lagi perkara-perkara tersirat yang maknanya yang ada dalam peristiwa Isra wal Mi'raj ni. Banyak lagi. Jadi maknanya tiap-tiap tahun tu kalau kita nak panggil lah ustaz-ustaz bercerita, ini saya punya show lah. Jangan suruh cerita yang dah tersurat tu. Yang tersurat semua kita tahu. Bahkan kita boleh baca dalam buku-buku, kita boleh baca. Nak cerita sikit-sikit tu boleh lah. Minta ustaz kupaskan apa yang tersirat, apa hikmah dia. Sebab tiap-tiap tahun kalau kita kupas tak habis. Banyak lagi perkara-perkara tersirat, hikmah-hikmah yang ada dalam peristiwa Isra wal Mi'raj tu. Bahkan batang tubuh Nabi SAW tu nak cerita tak habis. Yang pernah saya sebut, kalau nak cerita tentang Nabi tu, kita kena ada 5 ilmu tu. Pertama ilmu sirah. Sirah pun tak habis ke kita baca kan? Tu baru sirah. Kemudian yang kedua ilmu syama'il. Syama'il Muhammadiyah tu, Imam Tirmizi tu. Di masjid-masjid di Bintulu ni ada ustaz-ustaz yang mengajar. Ustaz Zulhazi pun dia ada mengajar Syama'il. Saya pun pernah buat daurah Syama'il dulu. Kena baca Syama'il tu, nak tahu tentang Nabi SAW. Nabi makan macam mana, minum macam mana, tidur macam mana, tu tentang Syama'il. Kemudian ilmu yang ketiga, ilmu dalail. Dalil-dalil Nabi, kelebihan Nabi SAW berbanding Nabi-Nabi yang lain. Yang keempat, ilmu fadail, kelebihan yang Nabi yang ada yang tidak ada pada Nabi-Nabi yang lain, yang mana diberi kepada Nabi khusus saja. Contohnya Isra, contohnya naik Buraq, contohnya muka bumi ni menjadi bersih, boleh digunakan sebagai alat untuk ibadat. Nabi-Nabi yang lain tidak. Nak semayang kat mana-mana pun boleh. Itu istimewanya umat Nabi SAW. Yang tak ada pada umat lain. Yang kelima adalah ilmu qasais. Ilmu qasais ni maknanya ilmu yang bercerita tentang khusus apa yang ada pada Nabi. Yang ni yang sedikit yang kita tak tahu. Bahkan kalau dibongkarkan tentang ilmu qasais ni, kalau kita tak faham, dia akan menjadi fitnah pada kita. Contohnya apa? Contohnya dalam peristiwa Isra, Nabi keluar daripada rumah siapa? Sebelum Isra tu, daripada rumah siapa? Daripada rumah siapa? Rumah Nabi. Daripada rumah Ummu Hani kan? Betul tak? Daripada rumah Ummu Hani, sepupu Nabi SAW, saudara Sayyidina Ali karamallahu wajah. Kenapa pula Nabi tidur di rumah saudara Nabi ni?
Bahkan dalam satu peristiwa perang, Nabi balik daripada perang, Nabi masuk ke rumah Ummu Hani. Nabi letakkan kepala Nabi di paha Ummu Hani. Kalau kita pelik lah, pelik kan? Tapi itu qasais Nabi SAW. Macam kahwin lebih daripada 4 lah. Kahwin 4 tu khusus untuk Nabi je. Tak boleh. Contoh paling mudah, contoh kahwin lah, senang nampak sikit. Kalau contoh tadi tak nampak, tak pernah dengar pun Nabi buat macam tu kan, tak pernah diceritakan. Jadi tu contoh apa nama, qasais Nabi SAW, yang khusus untuk Nabi SAW saja. Yang tak ada pada orang lain, kan? Jadi cukuplah sekadar itu saja. Kalau nak tahu lebih lagi, di lain masa dan lain ketika lah. Lain masa dan lain ketika. Jadi apa yang penting pada malam ini, kita nak cerita malam ini adalah keagungan Allah SWT dan kesempurnaan Nabi SAW. Sempurnanya Nabi SAW tu. Nabi sempurna tu tidak sebagaimana kita umat Nabi SAW yang ada kekurangan. Dan kita kena bersyukur sentiasa menjadi umat Nabi SAW. Dengan paling tidak syukur kita tu, kita berselawat lah kepada Nabi SAW sehari semalam tak kurang daripada 300 kali. Tak kurang daripada 300 kali. Lebih tu Alhamdulillah. Lebih tu Alhamdulillah. Jadi sekadar itu saja yang dapat disampaikan pada malam ini. Yang lemah dan kurang tu daripada diri saya sendiri. Saya mohon maaf ada salah silap dan sebagainya. Yang kedua, sebenarnya yang nak disampaikan tu banyak, tapi oleh kerana singkat masa, jadi tak dapatlah nak disampaikan semua. Sebab tu bila saya nak bercakap, saya kena ada nota. Kalau tak ada nota, semua dalam kepala ni jadi jadi faham-faham lah. Tu kelemahan saya lah. Sebab tu saya kena ada nota. Saya tulis nota ni panjang ni. Tuan-tuan tengok. Panjang. Tapi yang disampaikan hanya 5% je. Mungkin 5% je lah. Yang lain tu tak sempat nak disampaikan. Tak pernah habis pun. Mana-mana orang panggil ceramah Isra wal Mi'raj ni tak pernah habis. Tak pernah habis. Pasal apa? Bainal maghrib wal isya' saja. Lainlah bainal maghrib was subuh. Tak apa. Jadi gurau-gurau je lah, gurau-gurau saja. Jangan ambil hati lah, jangan ambil hati. Jadi sekadar itu saja yang dapat disampaikan pada malam ini. Yang baik itu daripada Allah SWT, yang lemah kurang itu daripada diri saya sendiri. Mudah-mudahan yang sedikit itu Allah memberi kefahaman yang lebih luas lagi kepada kita, untuk kita kenal baginda Nabi SAW dan juga kenal keagungan Allah SWT, untuk kita sentiasa menjadi hamba Allah SWT yang imannya itu kekal, yakin, percaya hinggalah kita diambil nyawanya oleh Allah SWT. Sekadar itu saja. Wallahu a'lamu bissawab wa ilaihi marji'u wal ma'ab wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.